Tawarruk, duduk tawarruk di akhir, maksud tasyahud di akhir. Duduk tasyahud di akhir itu sunat tawarruk. Sebab tu kita jangan keliru. Kadang-kadang kita ni soft tak nak bagi rapat kan. Sebab apa? Sebab kita tinggal space. Sekali aku nak duduk lagi ni. Aku nak landing kat sini ni. Ponggong aku nak landing kat sini. Sebab dia ingat duduk tu adalah rukun. Ramai orang tanya, dia kata macam mana ustaz kalau sempit-sempit tak boleh nak duduk tawarruk di akhir? Adakah solat saya sah? Solat tu sah kerana yang menjadi rukun adalah duduk di atas lantai, duduk di atas tanah, duduk di atas bumi. Tetapi duduk tawarruk tu hanya sunnah. Maksudnya kalau tak boleh nak duduk tawarruk, solat sah. Sebab tu orang yang tak boleh sujud, dia tak boleh sujud. Dan dia tak boleh duduk atas bumi kan contohnya. Maka dia boleh duduk atas kursi. Dia boleh duduk atas kursi tapi dengan syarat lah. Maksudnya memang dia tak boleh nak sujud, dia tak boleh nak duduk atas bumi. Maka dia boleh duduk atas kursi. Kalau tak sah. Dia mesti duduk atas bumi. Okey? Baik. Dan dah tawarruk di tasyahud akhir dan iftirash selain daripada tu. Maksud duduk selain daripada tasyahud akhir, iftirash. Macam mana iftirash? Maksudnya kita duduk di atas kaki kiri, kita bentangkan kaki kiri itu untuk kita duduk dan kita luruskan kaki kanan. Yang sibul yumna, maksudnya kita luruskan kaki kanan. Maksud itu iftirash. Maksud duduk di antara dua sujud dalam mazhab Syafi'i adalah iftirash. Duduk di antara duduk tasyahud awal juga dalam mazhab Syafi'i adalah iftirash. Adapun duduk tasyahud akhir tawarruk. Maksud tawarruk ni kita duduk di atas punggung, di atas tanah, kaki kiri kita keluarkan bawah kaki kanan dan kaki kanan itu kita tegakkan. Ada satu riwayat menyebut tawarruk jenis yang kedua iaitu kita duduk juga sama macam yang pertama tadi, cumanya kaki kiri itu kita keluarkan di antara peha dan juga kaki. Kalau biasa yang kita buat ni kaki bawah kan? Ada satu riwayat menyebut tengah-tengah. Pun ada dalam sunnah. So kedua-duanya dibenarkan. Tapi tak pernah tengok orang buat kan? Tak pernah tengok. Nanti aku kena kecam lagi. Pada muka. Siapa sebut? Tapi nak macam mana kan? Kita kelas ni kelas yang betul-betul fokus. So saya kena bagi tahulah sekadar yang saya baca. Itu kadang-kadang orang kata, suka kelirukan orang. Ajar benda yang pelik-pelik. Dah, engkau tak belajar. Tu saya sebut tadi. Anak kita tak faham belajar kat sekolah. Cikgu ajar anak kita tak faham. Apa kita buat? Cikgu anak saya tak faham. Cikgu jangan belajar, berhenti sekarang. Cakap macam tu? Ada. Kita keluar duit pergi tuition. Bernilainya ilmu dunia pada kita. Tapi bila masuk ilmu agama, cepat sangat kita give up. Satu, cepat give up. Yang kedua, sangka buruk dengan orang. Pertama, cepat give up. Tak nak, cuba faham. Tak nak, cuba baca. Pening. Keliru. Yang kedua, sangka buruk dengan orang. Dia ingat semua orang bodoh macam dia. Padahal orang lain relax je. Boleh faham tak? Saya balik pada Johor kan. Saya kata Alhamdulillah semua dapat jumpa orang Johor semua. Ada yang kata, tolonglah jangan kuliah di sini. Nanti orang Johor keliru. Berlambak orang Johor komen. Saya okey je, saya okey je. Sangka buruk dengan orang Johor. Saya tahulah bini saya orang Johor. Taklah teruk sangat. Okey je kan. Saya cakap dia faham je. Okey. Tawarruk dia kata huwa ay yajlisal musalli ala warakihil aisar wa ay yansiba rijlahul yumna wa yukhrijur rijlal yusra min tahtiha. Okey? Maksudnya dia kata dia duduk di atas warikihil aisar, dia duduk di atas peha kiri dia. Duduk atas peha kiri, dia dirikan kaki kanan tu ditegakkan, kemudian dia keluarkan kaki kiri di bawah betih kanan. Okey? Baik. Iftirash dia kata duduknya seorang lelaki yang salat ala ka'ibi rijlihil yusra wa yansibu rijlahul yumna ala ru'usi asabi'iha. Iftirash ialah dia duduk di atas buku lali kiri. So kita duduk di atas buku lali kiri dan dirikan kaki kanan, tegakkan dan dia duduk di atas tu. Maksudnya dia ditegakkan ikut ujung jari tu. Itu kita faham lah kan? Okey.
Ini duduk iftirash ni untuk tasyahud awal dan juga untuk duduk di antara dua sujud. Okey, ini sunnah. Tapi duduk macam mana pun sebenarnya tak apa. Dia jangan duduk yang makruh saja. Kerana dalam solat ni ada duduk-duduk yang makruh. Macam mana duduk yang makruh? Duduk yang makruh ni ialah apabila kita duduk, tangan tu kita letakkan di atas lantai, lepas tu kaki tu kita dirikan dua-dua. Yang tu duduk macam duduk anjing. Iqa'ul kalb, duduk macam duduk anjing, Nabi tak bagi. Ataupun kita duduk di atas lantai, kaki kedua-duanya kita belah tepi. Punggung di lantai, kaki dua ni yang kita lipat ni tepi. Itu juga dilarang, makruh. Itu makruh. Okey? Tapi dalam duduk di antara dua sujud ni ada satu lagi iqa' dalam riwayat Ibnu Abbas, ialah iqa' yang disunnahkan. Khas untuk duduk di antara dua sujud selain daripada iftirash, iaitu kita dirikan dua-dua kaki. Dua-dua kaki kita dirikan, kita duduk di atas tumit kaki. Itu juga sunnah. Tapi khas untuk duduk di antara dua sujud. Tapi kalau kita duduk tasyahud awal macam tu, solat kita tak batal, cuma kita tak dapat pahala sunnah lah. Kerana sunnah pada tasyahud awal adalah iftirash. Boleh faham? Wallahu ta'ala alam. Okey. Apa dalilnya bagi mazhab Syafi'i ni yang mengatakan tasyahud akhir duduk tawarruk, tasyahud awal dan juga duduk selain pada tu iftirash? Ialah hadis riwayat Al-Bukhari daripada hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia kata, ana kuntu ahfadhakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang paling menghafal solat-solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni cakap bukan dia bangga diri ni, tapi dia cakap ni sebab dia sahabat, dia nak mengajar orang yang bukan sahabat ni. Akulah orang paling tahu, yang paling hafal di zaman ni. Dia nak ajar orang yang bukan sahabat ni. Maka dia kata, fa iza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihi al-yusra. Apabila Nabi duduk tasyahud awal, setelah 2 rakaat habis, Nabi duduk di atas kaki kirinya, wa nasabal yumna, dan didirikan kaki kanannya. Ditegakkan kaki kanannya, maksud tegakkan, dirikan macam ni lah. Okey. Ini duduk iftirash. Baik. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Apabila dia duduk tasyahud akhir, maka dia akan lunjurkan kaki kirinya dan dia akan tegakkan kaki kanannya dan dia duduk di atas punggungnya. Itu duduk tawarruk. Cumanya ulama Islam ni berbeza pendapat dalam hukum ni. Ini mazhab Syafi'i. Yang tuan-tuan belajar kat sekolah pun macam inilah. Maksud tasyahud awal duduk iftirash yang sunnahnya, tasyahud akhir duduk tawarruk yang sunnahnya. Tapi kadang-kadang kita keliru, benda ni sunnah je, tapi kita ingat benda tu sebagai rukun. Tu yang sempit-sempit pun nak duduk juga kan. Sempit-sempit pun nak tenyih juga. Tak, kena ingat yang tu sunnah. Baik. Adapun mazhab Maliki, mereka menganggap duduk dalam solat ni tak kira duduk apa. Yang penting duduk saja, antara dua sujud ke, tasyahud awal ke, tasyahud akhir ke, tawarruk. Itu mazhab Maliki. So jangan pelik dah lepas ni kalau pergi Spain ke, pergi Maghribi ke, tengok orang solat macam tu. Kita tahulah dia Maliki. Kan tak keliru tu. Bertambah ilmu, keliru apanya? Yang keliru ni bila tak boleh digest ilmu. Tak boleh, tak ada ilmu, tak dihadam tu yang jadi masalah. Ilmu kalau masuk, dia tambah. So kita keluar keliru. Kenapa? Kerana ada riwayat daripada Umar yang mana daripada Ibnu Umar, dia menyebut Umar ni bila solat, dia duduk dalam solat, dia duduk tawarruk. So dia guna riwayat tu lah. Mereka Maliki menggunakan riwayat tu. Baik, adapun mazhab Hanafi, mereka mengatakan untuk lelaki, mereka bezakan dua solat. Lelaki dengan perempuan. Untuk lelaki duduk dalam solat iftirash semata-mata. Tak ada ni tawarruk ni. Tidak sunnah. Melainkan mereka terima hadis ni. Mereka terima hadis Abu Humaid. Cuma mereka kata ni untuk orang tua dan orang sakit. Untuk orang yang sihat tak payah. Duduk iftirash. Berdasarkan riwayat Aisyah. Kerana Aisyah ni bagi tahu, kata Hanafi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna. Nabi ni, kata Aisyah,
Kalau dia duduk dalam salat, dia akan duduk di atas kaki kirinya dan dia akan berdirikan kaki kanannya. So Aisyah lebih tahulah, sebab Aisyah duduk dengan Nabi. Salat Nabi sunat ni banyak di rumah. So Aisyah nampak. Abu Humaid dia nampak Nabi di akhir hayat, kata Hanafi. Cuma untuk orang perempuan, okey. Orang perempuan dia duduk tawarruk. Pasal apa orang perempuan duduk tawarruk? Sebab dia kata duduk tawarruk ni lebih astar. Lebih menutup anggotanya. Itu kata Hanafi. Manakala Hanbali, mereka mengatakan, kalau salat tu ada 2 tasyahud, so kita guna riwayat Abu Humaid ni. Kalau 2 tasyahud, tasyahud awal iftirash, tasyahud akhir tawarruk. Kalau salat tu ada 1 je, so dia ambil riwayat Aisyah. Kerana Aisyah bagi tahu Nabi ni iftirash. Itu dia kata untuk 2 rakaat lah. Sebab hadis Abu Humaid ni dia bagi tahu 2. Bila Nabi duduk untuk tasyahud awal, iftirash. Tasyahud akhir tawarruk. So tuan-tuan tengok, dia ada macam pencanggahan sikit kan hadis ni. Aisyah bagi tahu macam ni, Abu Humaid bagi tahu macam ni. So ulama nampak ada pencanggahan. Aisyah kata duduknya Nabi dalam salat iftirash. Abu Humaid kata kalau 2 rakaat iftirash, kalau 4 rakaat rakaat yang keempat tu tawarruk. So ada pencanggahan. Macam mana ulama selesaikan? Hanbali cara dia menyelesaikan pencanggahan, dia kata kena tengoklah jenis salat. Kalau salat 2 tasyahud, ambil riwayat Abu Humaid. Kalau salat jenis 1 tasyahud saja macam subuh, ambil riwayat Aisyah. Syafi'i kata no. Riwayat Aisyah terlalu umum, mujmal, terlalu umum. Dia tak bagi tahu berapa rakaat. Abu Humaid telah mendetailkan lagi. So Abu Humaid ni mufassar hadisnya. Hadisnya itu hadis yang telah ditafsirkan, didetailkan. Maka detail itu lebih utama daripada tak detail. Nampak? Ni kaedah usul fiqh. Cara nak mengharmonikan dalil yang bercanggah inilah menyebabkan ulama berbeza pendapat. Serupalah macam peha lelaki aurat tak aurat tu. Macam mana ulama beza pendapat? Kerana hadisnya bercanggah-canggah. Ada hadis jarhad, Nabi SAW tegur seorang lelaki yang terbuka pehanya, dia kata peha tu aurat. Fa innal fakhidha aurah. Ghatti fakhidaik fa innal fakhidh aurah. Kan? Tutup peha kamu kerana peha itu adalah aurat. Ada riwayat daripada Anas dalam Sahih Bukhari, kain Nabi tersingkap sehingga Anas nampak putih peha Nabi. Maka 2 riwayat bercanggah. Ada riwayat lain lagi, ada riwayat Muhammad bin Jahash, ada riwayat daripada Ibnu Abbas, ada riwayat daripada Ali bin Abi Talib. Tetapi riwayat yang paling kuat, yang lain tu dhaif. Riwayat yang paling kuat, riwayat Ali pun ada, dhaif, terlalu dhaif. Riwayat yang paling kuat adalah riwayat Jarhad ni. Dan riwayat Jarhad ni pun diperselisihkan. Walaupun paling kuat, itulah riwayat paling kuat yang ada dalam mengatakan peha lelaki aurat, itu pun ulama berbeza pendapat tentang statusnya. Bukhari kata tidak sahih. Abdul Haq Ishbili kata tak sahih. Ibn Abdul Bar kata tak sahih. Siapa lagi? Ibn Rajab juga mengisyaratkan dia dhaif. Maka sebab itu ulama bercanggah-canggah pendapat. Tetapi yang kata aurat ni majoriti ulama, mereka terima hadis tu. Mereka kata hadis ni hasan. Yang tak terima dia kata tolak. Hadis ni muttarib. Muttarib ni maksud hadis ni bercanggah-canggah riwayatnya. Sebab tu didhaifkan oleh Imam Bukhari. Macam mana cara nak hurai, nak harmonikan? Ada yang kata peha bukan aurat. Sebab tu Nabi biarkan terbuka sehingga Anas nampak. Majoriti pula kata tak, yang tu terbuka. Terbuka, bukan sengaja buka. Yang kata tak aurat ni pula kata, iyalah terbuka. Tapi kalau terbuka, takkan Nabi biar je sampai Anas nampak? Anas pula, masa dia riwayat kat anak murid, dia siap bagi tahu lagi, aku nampak putihnya peha Nabi. Hai, tak payahlah cakap putih. Aurat tu. Nampak? So, percanggahan ni lah yang menyebabkan ulama beza pendapat.
Ada yang kata aurat ada dua. Satu mukhaffafah, satu mughalladhah. Mughalladhah mesti tutup. Mukhaffafah ni elok ditutup. Nampak? So kalau untuk mahram tak apa, boleh buka dia kata. Tapi untuk orang awam, untuk orang yang bukan khawas kita, bukan orang yang selalu bergaul dengan kita, bukan keluarga kita, tutup. Kerana Nabi tak biasa buka, melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. So, nampak macam mana cara ulama mengharmonikan hadis? Kita dah hurai dulu kan, sejam lebih kita hurai hadis tu. Saya tak mau hurai balik lah, tapi saya nak bagi tahu tu lah. Perbezaan tu bukan disebabkan kita saja nak memudahkan. Bukan saja je kita nak bagi suruh orang pakai spender mari. Tak, tapi disebabkan ada hadis. Ada hadis lah masalah tu yang bercanggah-canggah. Kita nak mencari yang mana satu yang betul. Nak cari yang mana satu yang hampir dengan kehendak Allah dan Rasul. Tu je. Tapi tetap juga kita bagi tahu. Saya bagi tahu siap-siap. Dulu lagi saya bagi tahu kan. Saya kata walaupun kita pegang peha bukan aurat untuk lelaki, tapi kita mesti tutup. Kerana takut fitnah dan takut maruah kita tercemar. Ingat saya sebut? Imam Bukhari pun tak pernah salat pakai spender dekat masjid. Tak ada. Kerana bab maruah mesti dipelihara. Itu bab lain. Begitu. Sama juga macam isu ni. Hadis Aisyah itu dikatakan oleh mazhab Syafi'i mujmal, hadis yang tak detail. Hadis Abu Humaid detail. Maka yang detail akan mendetailkan yang tak detail. Sebab tu mazhab Syafi'i dia kata mana-mana tasyahud akhir tawarruk. Tak kira lah satu tasyahud ke, dua tasyahud ke, yang penting tasyahud akhir je tawarruk. Dan saya setuju dengan pendapat ni. Iaitu tasyahud akhir tawarruk. Tasyahud awal iftirash. Kalau tak ada tasyahud melainkan hanya ada satu tasyahud macam subuh, tawarruk juga. Kerana hadis Abu Humaid mufassar. Ada satu lagi pendapat di kalangan para ulama, sebahagian ulama, benda ni disebut oleh Asy-Syaukani. Dia mengatakan sebahagian ulama pula dia kata, oleh kerana Nabi buat macam ni dalam hadis Aisyah, Nabi buat macam ni dalam hadis Abu Humaid, ini menunjukkan kita ada pilihan. Nak buat macam ni boleh, nak buat macam ni boleh. Pun pandangan juga. Tapi yang penting benda ni sunnah. Saya cenderung pada mazhab Syafi'i lah masalah ni. Tuan-tuan kalau nak ikut Hanbali pun silakan. Kerana ini adalah isu ijtihad. Siapa nak ikut Syafi'i? Alhamdulillah. Tak ada kena gaduh dengan masyarakat. Kan? Tak apalah, saya je yang kena kan.